Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal, dan rezeki tersebut baik. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Hasanun sahih, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu an katanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, apabila seseorang kamu datang kepada masjid, maka hendaklah dia rokok sebanyak 2 kali rokok. Qabla an yajlisa, sebelum dia duduk di dalam masjid itu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasanun sahih, rawahu At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung ataupun kita punya kuliah yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni yang lepas-lepas diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita sebut hari itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, merangkap menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Ali nama Abu Talib. Abu Talib tu adik beradik dengan Abdullah. Abdullah tu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, orang bagi gelaran dekat dia ni bukan sekadar radhiyallahu anhu, tapi ada satu lagi panggilan yang orang panggil pada dia, karramallahu wajhah. Radhiyallahu an, Allah Taala redha kepada dia. Karramallahu wajhah, Allah Taala memuliakan wajahnya. Kenapa orang bagi gelaran karramallahu wajhah kepada Ali bin Abi Talib? Gelaran itu orang bagi pada Ali kerana Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang tak pernah sembah berhala. Dia tak seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman. Yang ketiga-tiga sahabat ni, mereka ni pernah sembah berhala. Mereka ni semua bermula daripada tak Islam, kemudian Islam. Adapun Ali bin Abi Talib, daripada kecil tak pernah, wajah dia tak pernah sujud kepada berhala. Disebabkan dia tak pernah sembah berhala, orang ni bila sebut nama Ali, orang akan tambah dekat belakang karramallahu wajhah. Yang karramallahu wajhah ni makna Melayunya Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah ni. Mulianya wajah Ali bin Abi Talib. Kita sebut hari itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia jadi khalifah yang keempat. Masa era dia jadi khalifah ni ada berlaku peperangan saudara sikit. Pertamanya antara dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ali ni dia berperang dengan Aisyah dalam satu peperangan. Peperangan itu dinamakan dengan nama peperangan Jamal. Peperangan Jamal ni maksud peperangan yang melibatkan unta. Sebab pada ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ni dia naik unta. Dan punca peperangan tu adalah salah faham. Salah faham di antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha, berlakulah peperangan. Ada satu lagi peperangan besar, iaitu antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Perang tu dikenali sebagai Siffin, peperangan Siffin. Dalam peperangan tu Ali radhiyallahu anhu menanglah, alhamdulillah. Jadi cerita dia, kalau kita tengok dalam kisah Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib ni dia ada satu isu besar.
yang dibincang oleh orang Islam sampai zaman sekarang, iaitu perdebatan di antara orang Sunni dengan orang Syiah. Kita ada nampak ada satu alangan tu orang Sunni macam kita ni lah, kita ni orang Sunni, alhamdulillah. Ada pula satu lagi dia panggil orang Syiah. Orang Syiah ni dia letak Ali tu yang paling besar. Pada dia orang kata sebenarnya selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada orang Syiah yang layak jadi khalifah ni bukan Abu Bakar. Sebenarnya yang layak jadi khalifah ni pada orang Syiah adalah Ali bin Abi Talib. Kenapa orang Syiah kata macam tu? Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Aliyu minni wa ana minhu. Ali ni di kalangan aku ni di kalangan Ali. Ali di kalangan aku di kalangan Ali. Wa huwa waliyun ba'di likulli mu'minin. Dan Ali ni adalah wali bagi orang Islam selepas daripada aku. Ni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ditafsirkan oleh orang-orang Syiah sebagai tanda Ali lah sebagai khalifah selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi kita orang Sunni Ahli Sunnah wal Jamaah kata tak. Sebenarnya wali yang Nabi Muhammad sebut itu merujuk kepada ahli keluarga. Sebab wali dalam bahasa Arab ni banyak maksud. Ada satu wali maksud dia adalah pemimpin, dan ada pula wali di sini maksudnya ahli keluarga. Macam kita lah, kita ni bila anak nak menikah, bila anak nak menikah ni kena cari wali. Wali tu siapa? Bapak tu lah. Bapak tu dengan anak tu ada hubungan kekeluargaan kan. Jadi bapak tu dipanggil sebagai wali. Jadi tafsiran wali itu dia bukan satu maksud. Orang Syiah dok faham wali ni satu maksud. Wali itu adalah pemimpin. Itu pada orang Syiah. Dia bacalah beberapa ayat Quran. Antaranya Allah Subhanahu wa taala kata la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Orang Syiah punya hujah lah ni. Orang Syiah kata Allah Ta'ala sebut Quran, orang mukmin tidak boleh mengambil orang kafir sebagai wali. Wali itu terjemah sebagai pemimpin. Kita orang Sunni kata tak semestinya. Wali di sini boleh merujuk kepada kaum kerabat, boleh merujuk kepada kawan akrab. Kawan akrab kita pun dipanggil sebagai wali. Jadi tafsiran wali itu dalam kalangan orang Sunni ni dia tak sama macam tafsiran wali dalam orang-orang Syiah. Itu perbezaan dia lah. Tapi disebabkan ada satu hadis Nabi, dan hadis ni dalam kitab Sunni pun ada, kitab Syiah pun ada. Aliyu minni wa ana minhu wa huwa waliyun ba'di likulli mu'minin. Hadis ni Nabi Muhammad kata Ali di kalangan aku di kalangan Ali, dan Ali itu adalah wali bagi orang Islam selepas daripada aku. Boleh ke orang Syiah kata selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Ali lah jadi khalifah bukan Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar telah melanggar hadis Nabi kata orang Syiah, maka Abu Bakar tu pun dikata kafir sebab langgar hadis. Tu ceritalah yang jadi bergaduh antara orang Syiah dengan orang Sunni. Kita orang Sunni tak, kita kata tak. Sebenarnya wali di sini yang Nabi kata Ali minni wa ana minhu merujuk kepada kekeluargaan. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Talib ni hubungan kekeluargaan ni agak dekat. Antaranya adalah Nabi Muhammad dengan Ali itu sepupu, satu part dah. Yang keduanya menantu lagi. Dia banyak faktor kekeluargaan antara Nabi dengan Ali terlalu banyak, maka tidak heran Nabi SAW kata Aliyu minni wa ana minhu wa huwa waliyun ba'di likulli mu'minin. Itu adalah cerita debat antara orang Sunni dengan orang Syiah. Jadi yang kita sebut hari itu, Ali bin Abi Talib dia ada riwayatkan hadis bahawasanya Nabi SAW naha an lubsil qissi wal mu'asfar wa an takhattumil dhahab wa an qira'atil Quran fi ruku'. Hadis yang kita baca hari itu bahawasanya Nabi SAW ni dia larang kita ni pakai pakaian yang diperbuat daripada sutera. Ini khusus untuk orang lelaki. Nabi SAW tak bagi orang lelaki ni dia pakai pakaian kain tu diperbuat daripada sutera. Tak boleh. Cuma kita ada sebut hari tu ada sutera ni dia bercampur. Bila bercampur di situ kena tengok mana yang paling banyak. Kalau sekiranya alik sutera tu banyak, kain yang biasa tu kurang, hukum orang lelaki pakai tu tetap haram juga. Tapi kalau sekiranya sutera tu sikit, yang biasa tu lagi banyak, yang tu dibenarkan walaupun kurang digalakkan. Tetapi tak jadi makruh. Maksudnya yang tadi tersebut makruh lah. Sutera tu sikit, kain biasa tu banyak, hukum kita pakai tu makruh. Tapi tak jadi makruh kalau sekiranya sutera itu hanya bucu-bucu pakaian. Kadang-kadang kita pakai baju tu yang kat depan, kat ujung-ujung tu kan, dekat ujung ni, dekat kita punya kolder ni, kita bubuh kain sutera. Yang sekadar bucu-bucu ni, yang tu tak jadi makruh, hukumnya adalah harus. Ini cerita tentang berkait dengan pakai sutera. Yang kedua, Nabi SAW sebut al-mu'asfar. Al-mu'asfar ni pakaian yang berwarna kuning. Di sini jangan duk faham orang pakai baju kuning kita tu kata Nabi larang ni, jangan kata lagu tu.
Yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan Nabi Muhammad tak bagi orang pakai pakaian kuning kerana pada zaman dulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian kuning ni merujuk kepada pakaian keagamaan. Jadi kita tak boleh menyerupai pakaian keagamaan. Kalau kita pergi dekat Mesir sebagai contoh, kita pergi kat Mesir, padri Kristian dekat sana pakai serban. Betul? Jangan terkejut. Pergi di Mesir, jangan tengok padri pakai serban. Ulama Islam pun tak pakai serban, tapi padri sana pakai serban. Tapi serban yang dia pakai ada jenis cara belik dia tu, dan kain tu berwarna hitam. Jadi dia pakai dah lah kepian hitam, dia punya kain tu warna hitam, dan cara ada cara belik dia. Hukum pakai serban ni bagi kita ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kita pun pakai serban warna apa pun tak jadi masalah pun. Kita pergi dekat Mesir tu, kita pergi pakai serban kita warna hitam, kita belik sebiji macam padri tu belik. Sebagai contoh lah. Ketika itu yang hukum asalnya harus tu dah jadi haram. Sebab sudah ada elemen meniru pakaian keagamaan. Tu kena faham elok-elok sikit. Tengok ada kata pakaian kuning tak boleh, habis kita kata haram habis. Kita tengok kawan kita pakai baju kuning, jangan ni Nabi Muhammad kata tak boleh. Oh jangan. Jangan jadi tak cerdik lagu tu. Di hadis tu ada cara faham dia. Tu itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut juga hari itulah tentang ada beberapa isu yang orang bincang tentang pakaian yang orang kata haram tapi sebenarnya tak haram. Contohnya pakai topi tu, topi ada sudu tu kan. Orang Kelantan panggil topi sudu. Sini panggil apa? Cap. Orang sini panggil. Cap bukan bahasa Melayu. Cap ni seorang putih. Jadi dia pakai cap, pakai topi sudu. Satu lagi orang pakai tu, pakai tali leher tu kan. Ada sebilangan ustaz-ustaz lah yang dia mengaji kitab-kitab lama, dia baca kitab Sabilul Muqtadi. Kitab Sabilul Muqtadi. Dia baca dalam kitab tu kata haram. Tak boleh pakai, dia pakai copio dalam kitab sebut copio kan, tapi sudu tu lah. Dia kata tak boleh, haram ni, tali leher ni haram. Kenapa haram? Dia kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka ia daripada kaum itu. Jadi haram. Adalah kitab tu. Jadi kita ni yang baca kitab tu, kita pun kata tak boleh, haram. Tak ada. Sebenarnya pakai topi sudu, pakai tali leher ni tak haram. Sebab yang mengatakan tak boleh ni, orang tu beranggapan pakai topi sudu ni, pakai tali leher ni menyerupai dengan pakaian keagamaan agama lain. Itu ni orang ulama-ulama Melayu dululah yang tulis kitab tu kan. Dia bagi anggap ini pakaian keagamaan agama lain, maka ni haram. Tapi bila zaman dah moden, orang boleh kaji punya kaji, dia dapati tali leher dengan topi sudu ni dia tak ada kaitan dengan keagamaan. Dia lah pakaian-pakaian biasa Dia pakaian-pakaian biasa. Makanya kita nak kata haram tak boleh. Sebab yang dikatakan man tashabbaha biqaumin fa minhum itu merujuk kepada pakaian keagamaan. Tu kena ingat tu. Tapi kalau pakaian kebiasaan biasa, budaya semata-mata, yang tu tak jadi haram. Makanya kembali pada hukum asal, al-aslu fil al-asya' al-ibahah. Asal sesuatu perkara adalah harus. Kita pakai tali leher, kita pakai topi sudu tu, hukumnya adalah harus, boleh. Tu debat hukum lah. Nak cerita ni sebab pengalaman yang nak belajar di Mesir. Nak tengok Pak Syekh Arab tu, Tok Guru Arab tu pakai tali leher mengajar. Dia masuk kelas tu pakai tali leher, dia pakai cap pun ada, separuh-separuh Tok Guru tu lah. Kita mula-mula pergi, kita terkejut sebab kita belajar dekat pondok dulu kata haram. Tiba-tiba kita pergi ke negara Arab, yang tu Arab tu alim jauh daripada ulama-ulama kat Malaysia, dia pula pakai tali leher. Kita pergi tanyalah macam mana boleh jadi macam ni, dia pembahas hukum. Rupa-rupanya dia bukan pakaian keagamaan, dia adalah pakaian kebudayaan. Dia kena beza dua perkara tu, begitu insya-Allah. Baik. Apa lagi? Nabi Muhammad tak bagi kita pakai emas. Orang lelaki dia pakai cincin emas tu kan, dilarang bagi orang lelaki. Ada satu lagi suasa. Suasa ni campuran di antara emas dengan perak. Boleh pakai ke tidak? Afdal kita tak pakai. Itu yang terbaik lah. Yang terbaik kita tak pakai. Sebab ada ulama kata haram pakai walaupun suasa. Sebab suasa ni ada elemen emas di situ. Tapi ada sebilangan ulama dia kata boleh. Ada sebilangan ulama kata boleh sebab bila campur emas dan perak, dia tak jadi emas dah di situ. Dia dah tak ada elemen emas. Dia sudah jadi suasa lah. Kita ambil warna, kita kalau orang jenis pelukis. Orang melukis, dia ambil warna tu, ambil satu warna biru, satu lagi warna hijau. Dia bagi campur warna biru, warna hijau jadi warna hitam. Itu dah jadi hitam, bukan biru lagi, bukan hijau lagi. Betul tak? Jadi sifat dia dah berubah, maka hukumnya bukan kira hukum emas lagi. Ada ulama kata macam tu lah. Tapi kita tak nafikan ada ulama yang mengatakan haram kerana dia kata ada elemen emas dalam tu. Bila dia kata ada elemen emas, maka hukumnya haram. Kita ni pula nak ambil stand macam mana? Mengelak awal.
Kalau tak nak pakai tu lagi baiklah. Tapi kalau pakai tu apakah kita kena buang? Nak pergi campak tak boleh campak. Macam ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Adalah debat tu, kita dah cerita panjang lebar itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang kita ni baca Quran semasa kita rokok. Itu poin kita hari itulah. Maksudnya masa kita semayang ni kita rokok, kita baca subhana rabbiyal azim. Jangan pergi baca rokok dia baca al-baqarah. Tu kacau. Dia rokok, Allah berokok, dia pun bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Mamat ni kacau. Sebab nak boleh ke habis Baqarah tu panjang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ajar bila kita rokok baca tasbih subhana rabbiyal azim. Ingat masa kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Kita sebut hari tu dalam kuliah lepas. Kita sebut yang ada dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis dipamerkan bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tak ada. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, kita akan jumpa wa bihamdih pula. Kita baca dalam kitab Al-Mughni Imam Ibn Qudamah, dia tambah wa bihamdih. Kita baca dalam kitab Majmu' Imam An-Nawawi, dia betul ada wa bihamdih. Tapi kalau kita buka Sunan Sitah, Sunan Tis'ah, 6 buah kitab hadis, 9 buah kitab hadis dalam ajaran sunni ni, kita tak akan jumpa wa bihamdih. Yang jumpa subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal a'la. Kita ni nak baca yang mana satu? Contoh, nak baca tak wa bihamdih? Nak baca pun tak apa, tak baca pun tak jadi masalah pun. Tapi kalau orang tanya ana secara peribadi memang ana tak baca wa bihamdih. Peribadilah. Peribadi ana kalau ana semayang, ana sujud, ana akan baca subhana rabbiyal a'la saja. Ulanglah 3 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la tu kan. Ataupun subhana rabbiyal azim masa kita rokok baca 3 kali. Kalau kita tengok dalam Sunan Abu Daud dipamerkan Omar Abdul Aziz, dia baca tasbih itu sebanyak 10 kali. Itu Omar Abdul Aziz. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim tu 10 kali, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la tu pun 10 kali. Siapa dia? Omar Abdul Aziz. Tapi kalau dalam hadis-hadis biasa kata semua kata 3 kali. Bacaan 3 kali. Rematlah masa tu nak buat. Tak baca pun tak apa, sunat semua ni. Anda sebut ni hukumnya adalah sunat. Dia bukan benda wajib. Kalau kita baca dapat pahala, tak baca tak dapat apa-apa. Gitu insya-Allah. Yang tu kita ni ulang balik kuliah lepas ni. Kena ulang balik sebab orang Melayu dia mudah lupa, jadi kena ulang. Macam tu. Hari ni kita sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca ni daripada seorang sahabat. Sahabat ni nama Qatadah, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu ni nama betul dia adalah Al-Haris bin Ar-Rib'i Al-Ansari. Al-Haris bin Ar-Rib'i Al-Ansari, itu nama dia lah. Dan dia ni kehebatan dia adalah tera berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut khairu fursanina Abu Qatadah. Nabi sallallahu kata sebaik-baik orang yang menunggang kuda dalam peperangan adalah Abu Qatadah. Tera lah. Dia tera bawa kuda ni pada zaman Nabi antaranya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita baca sebuah kitab tu nama Bahrul Madhi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Sedap bunyi Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi bukan tu Arab ni, orang Malaysia. Dalam kitab Bahrul Mazi ni namanya Bahrul Mazi tapi sebenarnya kitab tu kitab Jawi. Dalam kitab Bahrul Mazi di awal-awal tu, dalam jilid yang pertama, dia mari cerita kisah Umar Al-Khattab tera naik kuda. Dalam kitab tadi cerita dia cerita teranya, kehebatan Umar naik kuda ni sampai satu tahap semasa Umar di atas kuda, dia boleh pusing dekat tengah-tengah kuda tu. Kan kita dah atas kuda, kita nak pusing tu kan, dia boleh pegang kaki dia pusing kat bawah, dia naik balik. Dia boleh putar dekat pokok kuda tu kan. Tu kehebatan Umar Al-Khattab naik kuda. Hebat Umar ni. Orang naik kuda dia kena ada pelana. Tapi Umar Al-Khattab naik kuda tak perlu pelana. Ada yang tempat pemijak tu kan, dia pijak boleh lompat naik. Kita naik kuda macam tu lah. Tapi kehebatan Umar Al-Khattab dia tak perlu ni, pelana-pelana ni buang masa dia. Dia nak naik kuda ni, dia pegang tinggal kuda, dia tarik kuda tu sengit, dia pun lompat naik. Tu ceritalah orang tera naik kuda pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Ada seorang lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni puji, orang yang tera naik kuda dalam peperangan. Orang tu nama Abu Qatadah radhiyallahu an. Ya, Abu Qatadah tu gelaran Nama betul dia adalah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari. Nabi Muhammad puji, Nabi kata khairu fursanina Abu Qatadah. Orang yang tera naik kuda ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan kita ni siapa dia? Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Cerita hadis cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Qatadah?
Abu Qatadah ni kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah sallam ni ada bersabda lah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Hasanan sahih. Kata Abu Qatadah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada bagi tahu dekat kita lah. Apa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apabila seseorang kamu datang ke masjid, maka hendaklah dia rokok sebanyak 2 kali rokok sebelum dia duduk. Tu hadis tu. Hadis ni pendek lah. Hadis ni apa benda kita boleh belajar? Hadis ni dia nak ajar kepada kita ada satu ibadat yang dinamakan sebagai sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ni hadis ni. Ni hadis ni cerita tentang satu ibadat yang kita selama hari ni dah buat. Hari ni baru kita jumpa hadis. Dia cerita tentang satu amalan. Nama amalan tu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ingat kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita naik atas masjid kita terus duduk. Nabi tak bagi. Sehingga kan kita pernah cerita banyak kali lah sebelum ni. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa tengah khutbah Jumaat, tiba-tiba datang sahabat Nabi, dia datang, dia tengok Nabi berkhutbah, dia rasa nak duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia bangkit 2 rakaat yang paling ringan. Nampak menandakan kita ni bila nak semayang, bila kita datang masjid, kita jangan terus duduk. Semayang dulu 2 rakaat. Ni ustaz, saya nak dengar ceramah ustaz ni. Ustaz tu pula pergi bahar, dia kata kalau dengar kuliah ustaz dengan semayang tahiyatul masjid, kita kena dengar kuliah ustaz. Jadi jangan semayang 2 rakaat, duduk terus. Dia pula lagi canggih daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu khutbah dia lagi canggih daripada ceramah ustaz tu. Ustaz tu punya ceramah bukan canggih mana pun. Ustaz tu kadang-kadang dia ceramah wak-lawak dia banyak. Kan? Kadang-kadang ustaz tu lah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan baginda kan semua tu kan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan tidak ada elemen hawa nafsu. Ustaz tu bercakap memanglah nampak dia baca Quran, dia baca hadis, kadang-kadang dok goreng-goreng tu ada elemen hawa nafsu. Tiba-tiba ustaz tu bagi tahu kalau kita ni dengar ustaz duk ceramah, kita datang masjid terus duduk, jangan sembahyang 2 rakaat. Tak tepat. Sebab Nabi Muhammad tengah duk khutbah, yang Nabi Muhammad duk bercakap dengan wahyu tu, yang Nabi Muhammad bercakap tu tak ada elemen hawa nafsu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila tengok ada orang naik atas masjid, dia tak 2 rakaat, Nabi suruh 2 rakaat. Fahamnya, kalau kita datang atas masjid, kita dengar ustaz duk ceramah, mana yang kita kena dahulukan? Kita nak 2 rakaat tahiyatul masjid ke kita terus duduk dengar ceramah ustaz? Jawabnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Tu jawapan dia. Cuma masa kita buat 2 rakaat tahiyatul masjid tu yang ringan. Khafifatain, rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Apa maksud 2 rakaat yang ringan? Maksudnya masa kita semayang tu kita baca yang wajib-wajib, jangan baca yang sunat. Sana. Kalau ustaz tu dengar tu ceramah, adapun ustaz tu dengar tu khutbah, ataupun kalau contohlah kita hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kan. Kita ni hidup, kita dengar Nabi Muhammad tu khutbah, kita nak dengar ucapan Nabi, kita kena semayang 2 rakaat. Bila kita nak semayang 2 rakaat ni, kita nak 2 rakaat tu kita buat yang ringan, maksudnya kita baca yang wajib-wajib saja. Allahu Akbar terus Al-Fatihah, waladhdallin amin terus rukuk, sami Allah liman hamidah dengan cepatlah. Yang sunat-sunat tak perlu baca. Yang tu dikatakan sebagai rak'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Nampak okey, jadinya adab bila kita naik atas masjid ni, kita kena 2 rakaat adab. Seperti mana adab bila kita jumpa sesama kita ni bagi salam. Macam mana? Kan Islam ajar pada kita bila jumpa kawan-kawan ni bagi salam, assalamualaikum. Kawan kita pun dengar, dia jawab waalaikumsalam. Contohlah kan. Yang tu memang kena buat lah. Memang Islam galakkan macam tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma ada lah orang bincang, kita nak bagi salam pada orang kafir boleh ke tidak? Yang tu tajuk lain lah bincang kan. Boleh ke tidak ni kita nak bagi salam pada orang kafir? Ataupun ada orang kafir mari jumpa kita, dia bagi salam. Dia bagi salam, assalamualaikum. Contoh. Sebab sekarang ni orang kafir duk kawan dengan orang Islam ramai dah. Dia pun reti sebut assalamualaikum. Ni kita dengar cerita Allahyarham Tok Guru Ni Azim meninggal kan. Yang buat ucapan siapa dia? Lim Kit Siang. Last kali ucapan dia Al-Fatihah. Lim Kit Siang. Mampu kan? Lim Kit Siang. Lim Kit Siang tu dia tulis dalam dia punya Twitter tu lah. Dia khabarkan Tok Guru Ni Abdul Aziz dah meninggal dunia. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anak rasa dia tak tahu paleko tu Al-Fatihah tu datang apa. Anak rasa dia tak tahu tu. Dia pakai rembat Al-Fatihah. Kita dah ingat Lim Kit Siang. Dia dah ada seorang lagi, Gobind Singh. Yang Gobind Singh tu sejak bila Islam lah, tak ada Islam lah. Siapa lagi? Tian Chua. Tu lagi canggih Mamat tu. Tian Chua tu lagi canggih. Kalau ada demonstrasi, masa ada demonstrasi tu ada semayang hajat, dia pergi semayang hajat sekali. Tu lagi canggih.
Mamat tu memang luar kawalan. Kita tak boleh nak buat apa. Orang nak Muslim cuak-cuak. Kita duk demonstrasi bagus, demonstrasi. Tiba-tiba orang nak semayang ajat. Dia tengok ramai-ramai pergi ambil semayang, dia pun pergi ambil air semayang. Dia pun ambil wuduk kita, weh. Biar betul Mamat ni dia pun ambil air semayang. Dia pun tengok orang basuh tangan, dia basuh tangan. Basuh muka, basuh muka. Dia buat sebiji. Tak tahu lekor dia buat. Lepas tu kita pun masa sah. Masa kita dah betulkan sah, kita tengok celak, ada juga dia ni seorang. Dia pun semayang ajat. Gitu dia kan. Ada bersembang dengan Pak Abu Syarif Sungit. Ulu Kelang. Sembang dia cerita pengalaman dia masuk dalam ISA. Jangan dengar cerita politik tau. Ni ustaz dekut nama orang politik ni dah. Ni bukan cerita politik, ni cerita pengajaran. Cerita Pak Abu ni cerita. Dia duduk dalam ISA. Masa duduk ISA, dia bukan duduk seorang-seorang. Dia duduk, dia ada kawan-kawan lain sama. Aktivis-aktivis yang lain. Antaranya tu Hishamuddin Rais tu. Yang orang kata komunis tu lah, sosialis tu kan. Hishamuddin Rais antara tu dalam tu. Dia kata dalam tu ada siapa? Ada Ustaz Badrul Amin. Tu. Dalam tu ada siapa? Ada Tian Chua ada. Jadi bila kita ni mari bulan Ramadan, pengalaman dalam ISA, kita nak sembahyang tarawih. Dia kata dalam kalangan ramai-ramai ni, yang terbaik pada penilaian Pak Abu Syarif Sungit punya penilaian, dia kata yang terbaik sembahyang tarawih ni adalah Tian Chua. Sebab Tian Chua ni 30 malam memang dia konsisten dengan sembahyang tarawih. Yang kedua dia kata Muhammad komunis, Hishamuddin Rais. Komunis sembahyang tarawih sebulan tak tinggal. Main-main kau. Kita kaki masjid dah. Tapi alhamdulillah konsisten 2 hari. Hari 3 tak konsisten dah. Kalau rasa nak konsisten juga, nanti dia pergi bisik Pak Imam, tolong pendekkan bacaan. Ni ceritalah. Adalah seorang mamat nama Tian Chua. Jadi dia orang macam ni, dah berkawan dengan orang Islam. Kadang-kadang dia boleh baca Fatihah, kadang-kadang dia boleh baca ayat Quran tertentu, dia boleh baca ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Habis kita jam. Dia bukan sekadar baca tu, dia boleh terjemah pula. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, wahai orang-orang, wahai manusia, aku menciptakan lelaki. Lagi canggih pada kita. Cerita orang bukan Islam. Dia ni pula pergi satu majlis ceramah, mukadimah ceramah dia kata buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kat bawah ni jam, nak jawab ke tak mau, jadi masalah. Itu isu dia lah kan. Dia jawab salam ke tidak ni, orang kafir bagi salam Assalamualaikum. Ataupun kita pergi jumpa mamat nama Tian Chua ni, yang kita tahu kalau dia jawab salam itu waalaikumsalam, kita rasa nak bagi salam dekat dia, boleh ke tidak? Agak-agak persoalan. Nombor 1, kita kena faham Assalamualaikum tu bahasa Arab, terjemah Melayu selamat sejahtera. Tu kena faham lah. Assalamualaikum tu bahasa Arab, terjemahkan ke dalam bahasa Melayu selamat sejahtera. Anda ingat masa anak sekolah rendah dulu, cikgu kita kalau buat ucapan Assalamualaikum pada orang Islam, selamat sejahtera kepada orang bukan Islam, anda tak faham kenapa macam tu. Padahal ini dalam bahasa Arab, yang ni dalam bahasa Melayu. Tu beza dia kan. Isunya sekarang, kenapa anda timbul larangan tak boleh kita dibagi salam pada orang bukan Islam? Larangan ni bukan kita cakap larangan, benda tu memang ada dalam hadis. Adalah hadis tu riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam wa idza laqaitum fit tariq fattiruhum ila dhiqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi, jangan kamu mulakan salam kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani, tetapi apabila kamu berjumpa dengan mereka di jalanan, maka kamu himpit dia sampai ke tepi. Tu hadis. Orang dok guna hadis ni lah mengatakan tak boleh kita bagi salam pada orang bukan Islam. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW larang ni bukan larangan mutlak. Nabi SAW larang ni sebab melihat dalam budaya orang Yahudi dulu, diorang ni kuat menganjing Nabi Muhammad SAW. Diorang ni kalau jumpa Nabi Muhammad, diorang ni ada sebutlah Assalamualaikum. Diorang tak sebut Assalamualaikum. Betul tak? Assalamualaikum. Mana sama? Assalamualaikum selamat sejahtera, Assalamualaikum pergi mampus. Tu terjemahan dia. Habbatus sauda shifaun kulli da' illa sam. Hadis tu. Nabi kata habbatus sauda ubat bagi segala penyakit illa sam, kecuali as-sam. As-sam tu maknanya mati. Kalau kita sebut Assalamualaikum, maknanya selamat sejahtera. Assalamualaikum pergi mati. Tu maksud dia.
Kita sebut sekali Assalamualaikum, tak perasan. Betul tak? Assalamualaikum, bunyi macam Assalamualaikum, tapi sebenarnya dia sebut Assalamualaikum. Diorang ni bila jumpa Nabi, diorang jumpa orang Islam, orang Yahudi zaman tu, diorang tak sebut Assalamualaikum, diorang sebut Assalamualaikum. Pergi mampus. Di situlah timbul larangan. Betul tak? Jadi dilarang itu kita memulakan salam pada mereka, sebab kalau kita bagi salam Assalamualaikum, nanti diorang balas Waalaikumsalam. Dia kata selamat sejahtera pada kamu, pergi mampus dengan kau. Betul tak? Jadi disebabkan itu timbul larangan. Sebab itu bila dia bagi salam pada kita Assalamualaikum, timbullah nak jawab, jangan jawab sama ada tak jawab langsung, ataupun kalau nak jawab Waalaikum sekat tu. Betul tak? Dan kenapa timbul? Sebab dia bagi salam tu Assalamualaikum. Ataupun kalau kita bagi salam Assalamualaikum, dia akan jawab Waalaikumsalam. Tapi kalau dia bagi salam tu elok, Assalamualaikum, kita dengar ni memang dia sebut clear Assalamualaikum, boleh tak kita jawab? Yang tu boleh jawab. Kita tahu Muhammad yang bukan Islam ni, kalau kita bagi salam Assalamualaikum, dan kita tahu kebiasaan dia akan jawab Waalaikumsalam, maka ketika itu bila kita jumpa mereka, kita nak bagi salam, boleh. Betul tak? Maksudnya larangan yang Nabi Muhammad larang tu bukan larangan mutlak. Larangan itu tu melihat kepada style orang Yahudi yang menganjing kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kena clear elok-elok tentang hukum bagi salam pada orang bukan Islam. Jadi macam mana orang kafir bagi salam? Jawablah, tak jadi masalah pun. Kita jumpa dia orang, kita tahu dia ni boleh jawab salam dengan elok, kita nak bagi salam pada mereka, bagilah salam tu. Tak jadi apa masalah pun, insya-Allah. Gitu insya-Allah. Baik. Jadi bila kita jumpa sama-sama kita ni adalah salam. Ada satu lagi masalah pula, dia bagi salam masa orang tengah semayang. Itu pun kacau juga tu. Duk semayang dia, Assalamualaikum kat belakang. Ini pun satu tak cerdik. Jangan kita ni masa mari semayang, jangan bagi salam apabila orang tengah semayang. Orang Pak Imam tu semayang bagus, makmum semayang bagus, dia pun Assalamualaikum dengan kuat. Yang Pak Imam tu Waalaikumsalam, habis semayang itu. Kan? Macam mana nak buat? Kalau kita baca dalam Majmu' Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dia menyatakan apabila orang bagi salam ketika kita tengah semayang, cara jawabnya adalah bi isyaratil yad, mengisyaratkan dengan tangan. Benda ni ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala lil Bilal, dia ni pergi tanya Bilal radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Dia kata kaifa ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Dia tanya daripada Bilal, Bilal, macam mana yang kamu tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menjawab salam apabila orang memberi salam kepada baginda yang ketika itu baginda sedang semayang? Macam mana? Kata Bilal, kata Bilal bin Rabah, yaqulu hakadha wa basata kafahu. Kata Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad SAW ni bila orang bagi salam ketika baginda tengah semayang, Nabi akan ni buka tapak tangan macam tu, angkat tangan. Macam mana? Assalamualaikum, kita pun angkat tangan. Okey. Jangan pula terlebih rajin. Waalaikumsalam. Jangan. Jangan buat perangai. Al-a'immatul madzahib, imam-imam mazhab, mereka mengatakan kalau kita jawab juga Waalaikumsalam, maka sembahyang kita batal. Al-a'immatul madzahib, imam mazhab kata tak boleh, batal sembahyang. Jadi kita jawablah dengan cara mengisyaratkan tangan. Itu satu part lah. Ada satu lagi ni jenis dekat Bandar Baru Sungai Buloh tu ada seorang Pak Haji, tak sebutlah nama. Dia ni kalau jumpa anak daripada jauh, naik motor brand nampak jauh-jauh, Ustaz, yang tu kacau. Kita tengok tu bukan kita rasa dia tu kacau, kita rasa jiwa kita terkacau. Anak nak bagi tahu jangan macam tu lah. Nak bagi salam ni dekat-dekat macam ni, Assalamualaikum, okey lah. Habis jauh tu dekat pintu pagar masjid tu, dia kat sini Assalamualaikum, jangan buruk perangai. Tengok tu buruk perangai. Nampak jauh, kalau rasa nak tegur juga isyarat dengan tangan, itu pun dah okey dah. Isyarat dengan tangan, angkat tangan kat dada sikit, dia pun okey lah, itu pun dah tegur dah. Tak payah dah Assalamualaikum, susah. Cari mikrofon pula, Assalamualaikum Ustaz, takkan tak dengar apa, pekau lagi cari pasal. Nampak? Jadi adalah benda-benda kadang-kadang kita kena jaga juga, insya-Allah. Gitu. Tak. Okey. Jadi bila kita berjumpa sama-sama kita bagi salam. Rupa-rupa masa kita naik masjid ada adab dia. Seperti mana adab sama-sama kita bagi salam, masa kita naik masjid ada adab dia. Adab adalah semayang tahiyatul masjid. Ada adab dia.
Dan hukum sembahyang sunat tahiyatul masjid ni hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Ya? Jadi katakan sembahyang sunat tahiyatul masjid ni 2 rakaat tu hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Kalau wajib kacau kita Syekh, berlambak berdosa. Nampak tak? Oh, wajib sembahyang tahiyatul masjid. Oh berat. Habis bakal berdosa kan? Tak, hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunat sahaja hukumnya begitu insya-Allah. Tapi kalau kita datang terus duduk. Masa duduk tu kita tak teringat yang kita ni kena sembahyang solat tahiyatul masjid. Contoh. Ini sepatutnya datang tahiyatul masjid 2 rakaat. Dia boleh terlupa, boleh hari tu datang terus duduk. Alamak tak teringat tahiyatul masjid. Apakah jadi sunat lagi kepada sembahyang sunat tahiyatul masjid? Jawabnya tak sunat lagi dah. Sebab apa? Sebab dia dah duduk. Betul tak? Hukum dia begitu insya-Allah. Apa lagi? Sembahyang tahiyatul masjid ni dia berlaku ketika kita tunaikan apabila kita berada di mana-mana masjid. Sama ada masjid tu dibuat Jumaat ataupun masjid tu tidak dibuat Jumaat. Tu kena ingat Ada orang kata surau tak boleh kita buat sunat tahiyatul masjid. Ini pun ni isu baru lah. Isu surau ni negara Arab tak ada. Malaysia ada. Surau ada kat Malaysia Pergi kat negara Arab sebut Aina surau, Aina surau. Arab tu terbenau. Surau tu gajah rimau pula. Tak faham kan? Sebab surau tu bahasa Melayu kita lah. Dulu dia panggil, orang Kelantan panggil balasoh. Orang Kelantan Kalau pergi kat Terengganu, orang Terengganu kata solosoh. Orang Terengganu. Balasoh ni, surau dekat Selangor ni, asal-asal cerita balasoh ni, tanah tu bukan kepunyaan orang awam. Tanah tu bukan tanah wakaf. Tanah tu kepunyaan tuan guru. Ni style orang dulu. Ni orang duduk kat orang Kelantan tu, dia ada tanah, dia pergi teroka kawasan tanah. Tok guru ni teroka ke kawasan tanah. Lepas tu tanah besar-besar tu dia buat pondok. Lepas tu budak-budak pondok ni nak mengaji kat mana? Tu dekat beranda rumah dia tu kan. Beranda rumah dia tu dipanggil sebagai balasoh. Orang belajar. Tanah tu bukan tanah orang ramai. Kacau jam ni pun. Ini jam kacau, kuat sangat kan. Biar dia merepek dulu. Biar dia merepek dulu. Berhenti pun. Okey, jadi cerita dia ni, kita untuk guru ni ada rumah. Lepas tu dia beranda. Ada budak dia mengaji kat pondok tu. Dia mengaji pondok, duduk kat pondok. Lepas tu bila nak belajar, naik atas balasah tu. Atas kat beranda rumah tu kan. Belajar kat situ. Lepas tu bila test semayang kat situ. Yang tu dekat bukan tanah tu, bukan tanah wakaf. Tanah tu tanah tok guru tu. Yang macam itulah yang tak boleh kita nak semayang sunat tahiyatul masjid. Faham tak? Surau tempat kita ni tanah wakaf, tanah orang ramai. Betul tak? Masjid macam masjid dah. Cumanya buat Jumaat ataupun tak buat Jumaat. Jadi bila kita sebut buat Jumaat ke tak buat Jumaat, yang penting itu adalah masjid. Tanah tu kebanyakan orang ramai. Maka di tempat itu kalau kita nak buat sembahyang sunat tahiyatul masjid, hukumnya boleh. Tak ada masalah pun. Hukumnya boleh. Kita duk faham apa itu masjid. Masjid ni mesti ada kubah. Oh kacau. Apa itu masjid? Ada kubah. Tak, masjid ni tak semesti ada kubah. Kalau pergi dekat Pakistan, kadang masjid tak ada kubah. Masjid dengan rumah orang serupa nampak. Kalau pergi kat Pakistan masjid ni cukup sudah dikatakan sebagai masjid. Kalau kita buat garisan, ni tanah kita lah sebagai contoh. Ni kawasan tempat tanah kita. Kita pun pergi buat garisan petak tu kan. Kita pun isytihad, ini adalah masjid. Automatik jadi masjid. Walaupun tak ada bangunan, walaupun tak ada tiang, walaupun tak ada dinding, itu pun sudah cukup dijadikan sebagai masjid. Dan di situ kita dah boleh buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lu kena faham Masalah surau masjid itu label di Malaysia. Balasoh tu label dekat Kelantan. Solosoh itu label di Terengganu. Tapi yang pasti masjid itu dia tak semestinya ada bangunan, tak semestinya diisytiharkan sebagai tempat sembahyang Jumaat ataupun tidak. Buat sembahyang Jumaat ke, tak buat sembahyang Jumaat ke, nama surau ke, nama apa pun, tapi kalau tanah wakaf dan isytiharkan sebagai untuk turut solat Jumaat, maka tempat itu boleh kita buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh, tak ada masalah apa pun. Dekat surau mana-mana singgah kita nak sembahyang, sementara nak sembahyang tu 2 rakaat tahiyatul masjid nak buat, tafadhal, tak jadi apa masalah pun, insya-Allah. Mudah insya-Allah. Dia timbul masalah ada tempat diisytiharkan sembahyang Jumaat ataupun tidak, ni tempat kita. Sebab tempat kita ni amal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i letak asas sembahyang Jumaat mesti 40 orang mustautin. Kalau semua boleh buat sembahyang Jumaat, takut-takut ada surau tak cukup 40 orang. Ada masalah dia. Makanya kita pun letak asas ada tempat diisytiharkan sembahyang Jumaat,
ada tempat yang tak diisytiharkan sebagai tempat sembahyang Jumaat. Yang tu yang berlaku khilaf tu. Pindah ke sini. Pindah isi. Nak cepat semua. Oh nak sembahyang. Okey dah. Nak cepat sembahyang. Okey, tak apa, itu cerita pasal surah dengan masjid Jadi di sini hukum dia, maknanya kalau kita nak sembahyang tahiyatul masjid dekat surah, hukumnya adalah dibolehkan dibolehkan. Tak jadi masalah pun insya-Allah. Jangan ada bergaduh pula tadi tajuk macam ni. Nak cerita pelik ustaz. Dah memang ni kitab fiqh. Anda cerita ni apa yang dibincang dalam kitab-kitab fiqh. Kita kena clear definisi masjid itu sendiri insya-Allah. Yang seterusnya hadis ni okey, di manakah waktu boleh tak kita menunaikan sembahyang tahiyatul masjid dekat waktu-waktu yang dilarang? Contoh, kita nak sembahyang tahiyatul masjid ni selepas daripada asar, selepas daripada subuh, boleh ke tidak? Hukumnya adalah boleh. Mari masjid lepas sembahyang subuh, contoh lepas sembahyang asar kita nak sembahyang tahiyatul masjid, dibolehkan. Tidak ada waktu larangan untuk kita sembahyang tahiyatul masjid. Berbeza di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Nabi kata waktu-waktu haram ni kita tak boleh kita nak sembahyang tahiyatul masjid. Tu ada debat dia. Apa lagi, kita datang lambat, dah datang orang dah masuk waktu sembahyang, dah masuk waktu zuhur dah sebagai contoh. Bila masuk waktu zuhur, mana satu kita nak buat? Kita nak tahiyatul masjid ke kita buat qabliyah zuhur? Jawabnya kita buat qabliyah zuhur. Bukan lagi kita buat tahiyatul masjid. Dan kita buat qabliyah zuhur itu sudah kita ambil sekali dengan tahiyatul masjid automatik. Tu cara dia insya-Allah begitu. Okey. Apa lagi? Itulah kot cerita pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada malam ni. Mudah-mudahan yang kita dengar ni boleh kita ambil pengajaran dan boleh kita amalkan insya-Allah. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Tak ada soalan dah kot. Lurah wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.